Bersama hari ini saya akan tunjukkan beberapa elemen serangan perosak dan juga masalah tanaman kepada tanaman cili. Tanaman cili umumnya ialah penyakit tanaman itu terbahagi kepada dua. Pertama ialah serangan daripada pempunca kulat. Yang kedua, serangan yang berpunca daripada virus. Keduanya ini, terutamanya virus adalah dibawa oleh bakter seperti kutu trip, hamama, lalat putih. Ya. Kali ini saya akan tunjukkan apakah jenis-jenis virus dan langkah-langkah solusi untuk mengatasinya. Pertama yang kita perlu cam ialah simptom-simptom yang berlaku kepada masalah tanaman. Jikalau pokok cili tuan-tuan tu di mana pucuknya itu berlaku kerinting, ya, berlaku kerinting. Kemudian yang keduanya kekuningan pada pucuk, sementara daun asasnya itu kelihatan hijau macam biasa. Ini adalah merupakan simptom-simptom kepada masalah CMV, ya, disebut chili mosaic virus. Masalah mosaic virus ini biasanya dibawa oleh dua, sama ada dibawa oleh vektor seperti trip dan hamama yang menghisap cecair pada pokok yang bermasalah, kemudiannya terbang kepada pokok yang sihat dan akhirnya memindahkan virus tersebut. Yang kedua, dia juga boleh berlaku akibat serakan air. Ya, akibat terkena air hujan, kemudiannya memercik kepada pokok persekitaran. Oleh kerana jarak tanaman yang tidak seragam, maka pokok juga akan boleh dijangkiti masalah mosaic virus. Untuk kita kenali bagaimana bentuk mosaic virus tadi ialah kita akan lihat di hujung pucuk akan berlaku kekuningan dan juga kerinting. Apa yang boleh dibuat hanyalah kawalan berkala sembuhan racun perosak agar serangga yang menyerakkan masalah virus tersebut tu boleh dikurangkan. Dua yang berlaku dalam tanaman cili ialah bagaimana penyakit anthracnose ataupun juga berlaku yang disebut sebagai masalah defisiensi baja. Masalah anthracnose boleh menyebabkan cili akan menjadi lembik pada pangkal buah, di mana kalau kita tekan pada pangkal buah ni dia akan cepat patah. Anthracnose mempunyai adalah dalam kumpulan, kita sebut kumpulan kulat bakteria. Yang ini boleh diatasi dengan semburan racun serangga kulat khusus untuk tujuan anthracnose. Masalah yang kedua yang berlaku, ini juga salah satu contoh anthracnose. Dia akan lebam pada pangkal. Sorry, ya. Dia akan lebam pada pangkal dan bila kita tarik itu dia putus. Okay. Masalah yang kedua yang selalu orang terkeliru ialah masalah defensi baja. Ini akan menyebabkan buah ataupun tanaman itu berlaku yang disebut sebagai blossom end rot, ya, akan kelihatan lebam. Ya. Saya ambil contoh, lalu kita boleh tengok lebam pada putih pokok. Ya. Masalah defensi baja ialah akibat kekurangan kalsium pada tanaman. Jadi caranya untuk mengatasi masalah blossom end rot ini ialah pertama kita kena memastikan kepekatan nutrisi baja itu mengikut umur pokok. Ya, jangan diberi kurang. Yang keduanya kita perlu membuat flushing pada tanaman, iaitu pada setiap seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali kita memberikan air kosong untuk dilalukan di dalam polybag. Ini bertujuan untuk menyekat keadaan di mana unsur nitrogen terikat di dalam polybag, menyebabkan kita sebut sebagai TE, ya, iaitu trace element, punca-punca baja yang kecil itu tidak dapat diserap oleh kerana kandungan N yang terlalu tinggi dalam kokopit. Hal itu yang memerlukan kepada kerja-kerja flushing. Apabila isi baja ditingkatkan, flushing dibuat secara berkala dengan baik, masalah defisiensi baja iaitu simptom blossom end rot itu boleh diatasi.